Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kajian saya ke atas kajian Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Sekarang kita masuk ke dalam video beliau yang ke-9 atau kajian ke-9 tentang hadis-hadis yang dijadikan dalil atau yang beliau jadikan dalil untuk menganjurkan lafaz niat. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja tonton video ini, sila tonton video sebelum ini yang berjudul Sell Sand to the Arabs, menjual pasir kepada orang Arab di negara Arab. Apa kaitan dengan lafaz niat? Sila tonton terlebih dahulu ya. Dalam video tersebut, Ustaz Mohsin mengemukakan perkataan ataupun pandangan daripada beberapa ulama khalaf, ulama terkemudian, ulama selepas tahun 300 Hijrah, tentang dianjurkan melafazkan niat untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Dianjurkan melafazkan niat untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Dan beliau ketika itu tak memberikan hadis sebagai dalil. Video ke-9 baru beliau kemukakan hadis, dan mari kita semak hadis-hadis yang beliau kemukakan itu. Dua. Dan kita semak macam mana ya. Hadis pertama sahih. Hadis daripada Sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak melakukan haji dan umrah, beliau menyebut labbaika umratan wa hajjan. Aku menyahut suruhan engkau ya Allah untuk mengerjakan umrah dan juga haji. Mari kita semak hadis itu. Memang dalam Sahih Muslim hadis nombor 1251. Jika ikut penomboran lain, hadis nombor 2194. Okey. Jika ikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, hadis nombor 1251 dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla bihima jami'an labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin memulakan kedua-duanya, haji dan umrah sekaligus, baginda menyebut labbaika umratan wa hajjan, labbaika umratan wa hajjan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini lafaz niat ke? Ini lafaz niat yang kita biasa usalli nawaitu. Okey, itu tak apa. Yang pertama. Yang keduanya, apabila baginda ingin memulakan. Tuan-tuan, apabila ibadah-ibadah lain, apabila merujuk pada ibadah-ibadah lain, apabila kita nak memulakannya, ada petanda yang jelas. Untuk solat, petandanya Allahu Akbar. Untuk puasa, iaitu masuknya waktu fajar, waktu subuh. Untuk haji dan umrah, bila dah pakai kain ihram apa semua, bila kita nak start pantang lahrar ihram itu? Mesti ada sesuatu, dan itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Bila dah sebut itu, bererti permulaan ibadah haji, permulaan ibadah umrah itu. Dan ini bukan lafaz niat. Sebab seandainya benar ia lafaz niat. Ingat tak? Dalam video sebelum ni Ustaz Mohsin kata, para ulama kata lafaz niat itu sebut secara lisan untuk menguatkan di hati. Yang ini Nabi ulang 2 kali. Nabi ni hati ragu-ragu ke? Was-was ke? Keliru ke? Sampai kena ulang 2 kali. Dalam video sebelum ni pun Ustaz Mohsin kata, kadang-kadang kan nak solat ni keliru. Zuhur ke asar sebab sama-sama 4 rakaat. Sebab tu sebut dengan lisan. Sekarang ni Nabi keliru ke buat haji dengan umrah ni? Sampai kena sebut 2 kali. Kan? Ataupun Nabi gembira dapat melaksanakan umrah dan haji, kerana umrah dan haji ni baginda sallallahu alaihi wasallam memang teringin lama nak buat, tetapi tak dapat buat kerana kota Mekah ketika itu dikuasai oleh kaum kafir. Apabila dapat melaksanakan haji dan umrah, akhirnya dapat laksanakannya, baginda begitu gembira. Sebab tu baginda sebut dan ulang sebanyak 2 kali. Dan perkara ini diketahui oleh Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Sebab itu jika kita rujuk dalam video beliau itu di minit 4.18, ketika mengemukakan kisah ini sebagai dalil melafazkan niat, beliau tak sebut pun Nabi ulang 2 kali. Sebab kalau Nabi ulang 2 kali dan beliau sendiri sebut, orang yang penonton pun akan macam, kenapa Nabi sebut 2 kali? Nabi ni ragu-ragu ke? Keliru ke?
Kan? Sebab tu beliau hanya sebut sekali sahaja, ya. Satu taktik yang kotor. Baca hadis tapi tak baca penuh. Kerana kalau baca penuh nampak sangat tak jadi dalil. Bila baca sebahagiannya, maknanya sekali baca je, ni lafaz niat. Sebab kalau Nabi sebut 2 kali dan itu adalah lafaz niat, macam sebahagian orang kita kat sini lah baca lafaz niat 2 kali, 3 kali. Niat tak masuk. Kan? Jadi nampaknya Ustaz Mohsin pun tahu, sebab tu dia bacakan hadis ni memang sahih Muslim, tapi dia tak sebut bahawa Nabi membacanya 2 kali. Baik, so ini bukan lafaz niat. So macam mana? Bagi saya dan para pecinta sunnah yang lain, apabila kami nak buat haji, nak buat umrah, kami pun sebut bukan kerana ia lafaz niat, tapi kerana kami ingin mengikuti sunnah Nabi, kami berusaha untuk mengikut sunnah Nabi. Nabi sebut, kami pun sebut. Tapi ia bukan lafaz niat, dan generasi salafus soleh pun tidak memahaminya sebagai lafaz niat. Sebab tu Ustaz Mohsin pun dalam video sebelum ini, beliau gagal mengemukakan pandangan ataupun kata-kata daripada mana-mana imam generasi salafus soleh bahawa Nabi baca lafaz niat berdasarkan hadis ini. Okey, baik, ini dalil yang pertama yang beliau kemukakan. Hadis sahih, tetapi maksudnya baik, mungkin ada yang berkata, ada juga sebahagian tokoh salafi sekarang ini yang menggunakan hadis ini sebagai dalil melafazkan niat. Okey, jika benar, tokoh salafi sebagaimana kita salafi ni menilai perkataan tokoh-tokoh lain, ulama-ulama lain, perkataan tokoh salafi pun kita nilai juga. Bukanlah kita ni berat sebelah. Kalau bukan salafi, senang-senang je reject. Kalau ulama salafi, sami'na wa ta'na. Tak. Kita tidak bermanhaj sedemikian. Ulama salafi pun kita nilai perkataannya. Kalau rasa tak betul, tak betul. Jadi saya menilai pandangan sebahagian yang menggunakan hadis ini sebagai dalil lafaz niat, dan saya berkata tak, hadis ini bukan lafaz niat. Hadis ini bukan lafaz niat, tetapi lebih pada petanda memulakan ibadah haji, ibadah umrah, dan juga tanda kegembiraan dapat melaksanakan haji dan umrah. Dan perkara ini ada juga saya ulas dalam video yang berasingan, ya. InsyaAllah saya akan letak di bahagian description. Baik, kita ke dalil kedua, hadis kedua yang dikemukakan, yang dijadikan dalil oleh Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Di minit ke-8 dalam video beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, bahawa daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pada hari raya baginda menyembelih 2 ekor kibas dan baginda menyebut bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Saya cari-cari hadis ni dalam riwayat Abu Daud, tak jumpa lah. Boleh tak saya minta tuan-tuan dan puan-puan juga tolong carikan? Ingat lafaznya, ya. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Yang saya cari-cari, yang saya jumpa paling dekat adalah riwayat Imam Ahmad. Alright, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Baik, dalam edisi yang disemak oleh Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya, hadis nombor 15022. Okey, daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zabaha yaumal aid kabshaini summa qala hinna wajhahuma inni wajjadtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Panjang lafaz kalau nak dikatakan itu lafaz niat. Baik, daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih pada hari raya 2 ekor kibas. Kemudian baginda berkata tak kala menghadap kedua-dua kibas itu, panjang, ya, inni wajadtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin
bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Ini lebih pada doa. Kalau lafaz niat kita kat Malaysia ni panjang betul tau. Tapi kalau hadis ni dia dilakukan lafaz niat, lagi panjang sebenarnya. Padahal bukan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca itu daripada ayat Quran ataupun di penghujung surah Al-An'am tu kan ada ayat ini, dan kemudiannya beliau menyebut dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ini daripada engkau dan kepada engkau daripada Muhammad dan umatnya. Ini adalah doa, dan saya faham lihat lebih pada doa kesyukuran, yang ni kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kelebihan yang dengan itu kita dapat melakukan korban. Ya Allah, Allahumma minka, ataupun lafaznya Allahumma haza minka, ya Allah ini daripada engkau. Haiwan yang dapat kita sembelih ni daripada engkau. Walaka, dan kita sembelih kerana engkau, bukan Allah perlukan kambing atau apa-apa haiwan itu, tak, kerana kita walaka ni kita memenuhi tuntutan syariatmu daripada Muhammad dan juga umatnya. Ini tanda kesyukuran. Ia adalah doa, ia bukan lafaz niat. Okey, jadi sekarang ni persoalannya. Okey, lafaz yang saya jumpa bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Kenapa Ustaz Mohsin tak baca hadis ni daripada awal? Sebab daripada awal inni wajjatu wajhiya lillazi fatara sama sehingga akhir tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, hadis ini pula betul ke sahih? Sebab kalau ikut penilaian Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya, mereka berkata isnadnya barangkali dapat dikatakan hasan, dan diterangkan perbincangannya ya. Sebuah hadis yang hampir sama dalam Sunan Abu Daud. Sebentar ya, saya carikan. Okey. Jika lihat dalam Sunan Abu Daud nombor 2413, jika penomboran lain 2795, daripada Jabir bin Abdullah juga, qala zabahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumaz zabhi kabashaini, okey, 2 ekor kibas yang tanduknya sekian falamma wajjahahuma, tak kala menghadap kepada kedua-dua kibas itu, beliau berkata inni wajjatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Summa, kemudian baginda menyembelihnya. Ini bukan lafaz niat, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang dibaca pada mula tu salah satu ayat terakhir, hampir-hampir di penghujung surah Al-An'am, dan kemudiannya satu doa, Allahumma minka, ya Allah ini daripada engkau, Allah memberi kita nikmat yang dengan itu dapat melakukan korban, walaka, dan untuk engkau, bukanlah Allah inginkan korban tersebut, tetapi kita melaksanakan syariatnya, dan moga-moga pahalanya kita dapat kan daripada Muhammad dan umatnya. Bismillah wallahu akbar. Dan yang menariknya, hadis riwayat Abu Daud ini dengan lafaz ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani. Siapa pula yang kata sahih? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalil kedua, hadis kedua yang dikemukakan oleh Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Pertama sekali, saya tak jumpa dalam Sunan Abu Daud. Lafaz yang paling dekat ada sangatlah panjang yang tak dapat nak dikatakan sebagai lafaz niat. Ketiganya, kalau kita kaji semua hadis-hadis Nabi apabila hendak melakukan korban, ada beberapa riwayat tentang apa yang baginda ucapkan. Yang pentingnya generasi salafus soleh tidak memahaminya sebagai lafaz niat. Dan setahu saya mereka tidak pernah menjadikan ia sebagai dalil menganjurkan lafaz niat. Okey, ini yang saya tahu, yang saya kaji, dan Ustaz Mohsin sendiri dalam video sebelum ini apabila mengemukakan perkataan para ulama yang menganjurkan lafaz niat, tidak ada pun yang beliau dapat kemukakan daripada generasi salaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis riwayat tentang haiwan korban ini, ataupun mungkin juga tentang haji dan umrah tadi, saya lihat ia satu perbuatan memaksa-maksa dalil. Sebab hadis tu kalau kita baca dengan pemikiran yang neutral,
tak nampak pun macam lafaz niat. Tak jadi pun macam apa yang kita baca sekarang ni, usolli ke nawaitu ke, mula-mula kena baca ke Arab, lepas tu kena baca pula ikut dalam bahasa Melayu dengan lafaz yang sangat panjang apa semua tu. Dan ia bukan satu dalil yang qat'i, dalil yang jelas yang padu bahawa itu adalah lafaz niat. Okey, ia adalah lafaz. Okey, ia bukanlah satu dalil yang qat'i. Sebab tu saya ulangi sekali lagi, generasi salafus soleh setahu saya tidak pernah memahami kedua-dua hadis ini sebagai dalil melafazkan niat. Dan ini ditambah lagi, diperkuatkan lagi dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada solat mula disyariatkan sampai baginda wafat. Solat fardu 5 kali sehari. Berapa kali ya? Para sahabat boleh dengar doa iftitah yang Nabi baca, Al-Fatihah yang Nabi baca, surah yang Nabi baca, apa yang dibaca ketika rukuk, ketika iktidal, ketika sujud, duduk antara dua sujud, ketika duduk tasyahud akhir, doa baginda di tasyahud akhir, semua para sahabat dengar. Satu je para sahabat tak dengar, iaitu Nabi baca lafaz niat sebelum solat fardu. Padahal Nabi solat fardu berulang kali secara berjemaah. Baik, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam sangat rajin solat sunat, dan baginda solat sunat di rumah. Okay? Dan antara solat sunat tersebut adalah solat qiyamul lail di keheningan malam dalam suasana sangat sunyi, sangat sepi. Okey, pukul 3 pagi, okay, jam masa tu tak ada jam, tapi lebih kuranglah kita katakan baki 1/3 malam, pukul 4 pagi ke, pukul 3 pagi ke, 5 pagi ke, sangat senyap. Seandainya Nabi whisper dengan perlahan sekalipun, sir yang sangat sir, nescaya para isteri baginda akan mendengar Nabi baca lafaz niat untuk solat-solat sunat tersebut. Solat witir ke, solat tahajud ke, apa ke. Tapi tetap tidak ada riwayat. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat rajin berpuasa sunat. Sangat rajin berpuasa sunat apabila baginda bangun bersahur. Okey, sekali lagi, para isterinya pun tak pernah terangkan, tak pernah jelaskan baginda ada baca lafaz niat. Baginda seorang yang rajin berpuasa sunat, rajin melaksanakan solat sunat. Dan permulaan ataupun waktu pelaksanaan solat sunat, ya, ada sunnah qabliyah ba'diyah di siang hari, mungkin bising tak dengar, tapi solat malam baginda confirm memang buat tiap-tiap malam. Pada baki 1/3 malam, dalam suasana malam yang sepi, sunyi, mesti dengar. Kalau ada pin jatuh pun boleh dengar. Okey? Jadi seandainya Nabi ada mengucapkan lafaz niat, pendek macam mana sekalipun, mesti para isteri baginda akan dengar dan mereka akan meriwayatkannya kepada kita dan akan sampai kepada kita melalui hadis-hadis. Tetapi tidak sampai, ya. Demikian juga untuk puasa. Baik, dalam puasa ni ada satu hadis sahih, ya. Rasulullah SAW pada satu pagi balik ke rumah dan bertanya pada isteri, ada makanan tak? Isteri menjawab, tak ada makanan di rumah ya Rasulullah. Maka isteri Rasulullah menjawab, okey, jika begitu aku berpuasa pada hari ini. Ada juga yang faham hadis itu, tengok Nabi baca lafaz niat. Ini dalil lafaz niat. Okey? Tuan-tuan, ini kita sekali lagi saya kata memaksa-maksa sesuatu hadis menjadi dalil apa yang sudah sedia terprogram dalam kepala. Nabi sekadar berkata, okey, tak ada makan, tak apa, indahkan aku puasa hari ini. Macam mana benda tu jadi lafaz niat? Dan perkara ini sefaham saya berlaku sekali itu saja. Nabi SAW seorang yang lazim berpuasa sunat, juga berpuasa bulan Ramadan. Seandainya melafazkan niat itu adalah satu yang dianjurkan, pasti baginda akan mengucapkannya setiap kali hendak berpuasa. Hari ini aku berpuasa, hari ini inilah puasa Isnin aku, inilah puasa Khamis aku, inilah puasa hari-hari putih aku, inilah puasa aku sempena bulan Syakban, Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal, kan. Inilah puasa 6 hari pada bulan Syawal sebagai contohnya, kan. Tak ada pun, satu kes tu saja, dan baginda sekadar memberitahu kepada isterinya, okey, tak ada makan, tak apa, don't worry, aku puasa hari ni. Tapi itulah, bila seseorang itu, dia telah ada preconceived idea, ada idea yang telah tersemat dalam fikiran dia, dianjurkan melafazkan niat, apa-apa hadis yang dia jumpa, dia akan tarik ke arah situ. Dan ini satu perkara yang salah. Hendaklah kita baca hadis-hadis ni secara neutral, dan jika betul lafaz niat, kita kata, ya, lafaz niat. Okey? Jadi sekali lagi saya ulangi,
Ya, ada hadis sahih Muslim ketika haji dan umrah. Ya, ada baginda mengucapkan berbagai-bagai ucapan ketika hendak melakukan sembelihan. Tetapi yang pentingnya, jika melafazkan niat ni sesuatu yang dianjurkan, ucapan di lisan yang menguatkan apa yang ada di dalam hati, ia sesuatu yang bagus, sesuatu baik, sesuatu yang termasuk dalam syariat Islam. Meskipun nak dikatakan hukumnya mustahab ataupun sunat, kita akan ada riwayat-riwayat daripada Nabi SAW, solat fardu berjemaah di masjid, solat sunat ketika di rumah salah seorang isteri-isterinya, ketika puasa sunat, ketika puasa Ramadan, dan juga banyak ibadah-ibadah lain yang Rasulullah lakukan. Tetapi tidak ada. Yang ada dua hadis ini. Hadis pertama yang daripada Sahih Muslim tentang haji dan umrah seperti yang telah saya jelaskan. Hadis kedua tentang sebelum melakukan korban, seandainya sahih, ada pelbagai-bagai riwayat, dan apakah itu lafaz niat. Okey, sesuatu yang sebenarnya terbuka kepada perbincangan. Ia bukan sesuatu yang qat'i, ia bukan sesuatu yang jelas, dan pentingnya generasi salafus soleh tidak pernah memahami hadis-hadis itu sebagai dalil menganjurkan lafaz niat. Baik, sebelum itu, sebelum berakhir, Ustaz Muhsin berkata tokoh-tokoh salafi zaman sekarang membida'ahkan melafazkan niat. Padahal para ulama yang beliau nukil kata-kata mereka dalam video ke-8, kajian ke-8 yang telah saya jawab itu, telah menganjurkan lafaz hadis. Telah menganjurkan lafaz niat. Lalu Ustaz Muhsin berkata, apakah tokoh salafi sekarang ini lagi bijak daripada para ulama yang dia telah nukil kata-katanya itu? Saya jawab, kenapa banding dengan tokoh salafi sekarang ini? Kenapa tidak banding dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in yang hidup di generasi salaf? Mereka sendiri tidak pernah menganjurkan lafaz niat. Apakah mereka ni jenis yang low, yang jadi tak bijak? Atau mereka ni lebih bijak, lebih faham? Dan bila dibanding antara dua ni, inilah yang disebut sebagai salafi. Kita mengutamakan cara beragama generasi salaf berbanding khalaf. Meskipun ada para ulama khalaf yang menganjurkan lafaz niat untuk menguatkan apa yang ada di hati, tidak dinukil daripada generasi salafus soleh, sahabat, tabi'in, daripada tabi'in, para imam pada zaman salafus soleh, bahawa mereka memahami adanya hadis yang menganjurkan lafaz niat dan mereka sendiri tidak mengamalkan lafaz niat itu. Okay, dan ini lebih utama daripada ulama terkemudian. Jadi sebab itu kami salafi mengikuti generasi salaf. Kami menghormati para ulama khalaf, tetapi prioriti kami, keutamaan kami ialah mengikuti amalan cara beragama generasi salafus soleh, di mana mereka tidak membaca lafaz niat. Tuan-tuan dan puan-puan, lafaz niat ini meskipun dikatakan sebagai sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang sunat saja hukumnya, tetapi secara realitinya, secara hakikatnya, di sisi sebahagian orang awam, mereka memahaminya sebagai sesuatu yang wajib. Sebab itu, apabila mereka hendak memulakan sesuatu ibadah, mereka berulang-ulang melafazkan niat itu, kerana ada yang lafaz yang tak kena, yang tak betul, kemudian dipersyaratkan lagi, mula-mula sebut dalam bahasa Arab dengan panjang, ya kan? Kemudian sambil takbir kena baca yang dalam bahasa sendiri pula. Seandainya ia sekadar dianjurkan, okey, dan itulah yang diajar di Nusantara ini, mereka sendiri akan bila nak buat, tak nak buat tak apa, dianjurkan saja, kan? Tetapi pada hakikatnya, realitinya, mereka menganggap ia sebagai sesuatu yang wajib. Walaupun bila tanya, tak sunat ya, habis tu kenapa yang kau ulang tu? Tak tahu nak jawab macam mana, kan? Sampai-sampai saya jumpa ada orang yang kadang-kadang tidak puasa sunat. Sebab dia di minit-minit akhir baru dia tahu besok puasa Arafah sebagai contoh. Tapi aku tak tahulah lafaz niat Arafah tu macam mana. Aku tanya dalam WhatsApp group, seorang kata macam ni, seorang kata macam tu, seorang kata macam ni. Aku jadi confused. Akhirnya aku tak puasa. Kenapa tak puasa? Tak tahu lafaz mana nak baca. Sampai macam tu pun saya pernah jumpa. Sebab bagi mereka, lafaz niat ni sesuatu yang wajib. Ia telah berevolusi. Okay? Katakan para ulama khalaf kata dianjurkan melafazkan niat dan ia menguatkan apa yang ada di hati. Dan
seperti mana yang Ustaz Mohsin kata, kalau di mulut lafaznya lain, yang dia ambil kira hati, di mulut tersalah lafaz ke apa ke, tetapi di sisi sebahagian orang, lafaz ini telah berevolusi daripada sesuatu yang dianjurkan menjadi wajib. Sesuatu yang sekadar cukup berkata, inilah puasa Arafah aku, inilah solat zuhur aku, inilah mandi wajib aku, inilah wuduk aku, inilah haji aku, kalau nak sebutkan, telah berevolusi menjadi satu lafaz yang panjang, yang kalau kita semak dalam Google, ada juga dalam lafaz panjang itu ada yang wajibnya, ada yang sunatnya. Begitu merumitkan umat Islam, begitu menyusahkan umat Islam. Padahal you know what you are doing, Allah knows what you are doing. Anda tahu apa anda nak buat, Allah juga tahu apa anda nak buat. Tak payah hendak melafazkannya. Okey. Jadi sudah pun panjang ya. Sedikit sebelum kita berakhir. Dalam video ini dan video sebelumnya, Ustaz Mohsin beberapa kali menuduh ustaz-ustaz salafi di Indonesia sebagai berdusta. Tapi beliau ada special sekali, berdusta yang tidak sengaja. Kalau tak sengaja, maknanya tersilap. Berdusta ni sengaja. Okey, tak apa. Berdusta yang tidak sengaja. Saya bimbang kalau tuduhan ini kembali kepada Ustaz Mohsin sendiri. Sebab macam hadis tadi, riwayat Abu Daud dinilai sahih oleh Al-Albani. Saya cari-cari tak jumpa. Saya nak kata dusta, taklah berani sangat. Mungkin saya yang tak jumpa. Tetapi sekadar yang saya cari menggunakan perisian Maktabah Syamilah, tak jumpa ya. Bila saya cari dalam semua kitab, dan saya pisah-pisahkan. Saya cari bismillahi, wallahu akbar, Allahumma haza minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Maknanya search secara patah-patah kalimah-kalimah yang dipisah-pisahkan, baru saya jumpa dalam sebahagian kitab-kitab fiqh. Maknanya ia bukanlah satu lafaz yang lengkap panjang begitu, tetapi berpisah-pisah. Jika dalam kitab hadis tak ada, yang paling dekat seperti yang mana saya bacakan tadi. Tak naklah kata Ustaz Mohsin berdusta pula kan. Tapi kalau banding dengan video-video saya sebelum ini, beberapa kali juga saya terpaksa menahan diri juga daripada kata beliau berdusta. Baik, tak apa. Tujuan saya buat video pun untuk menjelaskan. Tetapi poin penting di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita selalu semak, double check, triple check apa yang dikatakan oleh orang-orang agama. Demikian juga double check apa yang saya katakan. Saya tak jumpa lafaz hadis riwayat Imam Abu Daud yang disebut oleh Ustaz Mohsin ni. Cuba tuan-tuan dan puan-puan cari ya. Tapi itulah, mudah sangat tuduh orang lain berdusta. Ustaz Mohsin pun macam hadis sahih Muslim tadi, Nabi sebut lafaz tu 2 kali. Labbaika umratan wa hajjan, labbaika umratan wa hajjan. Tapi Ustaz Mohsin kata sekali saja. Kenapa? Kalau sebut 2 kali, Nabi pun baca lafaz niat 2 kali. Nabi ni ragu-ragu ke? Selalu confuse ke? Kan? Sebab tu Ustaz Mohsin pun kata sekali. Jadi macam ni nak kata ustaz berdusta yang tak sengaja ke? Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.